Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nursyida binti Nuruddin, Nobometrics 290228. Kumpulan kami akan membentangkan subjek GM 3013, Hubungan Manusia dalam Pentadbiran dengan tajuk Hak Buruh dan Cabaran Perhubungan Manusia di IOI Corporation Berhad. Pertama sekali, pentingnya hubungan manusia kerana ia menggambarkan interaksi antara pekerja dan pengurusan serta cara mereka berkomunikasi dan bekerjasama dalam suasana profesional. Selain itu, tanggungjawab sosial korporat turut menekankan hubungan manusia yang baik sebagai komponen penting untuk etika dan kemampanan syarikat, memastikan pekerja diperlakukan secara adil dan selamat. Namun begitu, salah satu industri yang kerap mengalami isu berkenaan hubungan manusia dan pentadbiran ialah industri minyak sawit. Oleh itu, fokus kajian ini IOI Corporation Berhad ini akan meneliti isu hubungan manusia di syarikat ini, menganalisis masalah yang ada dan memberikan cadangan untuk penyelesaian. Pertama sekali, pentingnya hubungan manusia kerana ia menggambarkan interaksi antara pekerja dan pengurusan serta cara mereka berkomunikasi dan bekerjasama dalam suasana profesional. Selain itu, tanggungjawab sosial korporat turut menekankan hubungan manusia yang baik sebagai komponen penting untuk etika dan kemampanan syarikat, memastikan pekerja diperlakukan secara adil dan selamat. Namun begitu, salah satu industri yang kerap mengalami isu berkenaan hubungan manusia dan pentadbiran ialah industri minyak sawit. Oleh itu, fokus kajian ini IOI Corporation Berhad ini akan meneliti isu hubungan manusia di syarikat ini, menganalisis masalah yang ada dan memberikan cadangan untuk penyelesaian. Berdasarkan laporan Finwatch, iaitu badan NGO yang mengawal hak asasi manusia, terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan hubungan manusia dan pentadbiran di IOI. Isu pertama termasuk penganiayaan pekerja. Terdapat insiden di mana penolong pengurus menyerang pekerja secara fizikal dengan menamparnya berkali-kali, dan terdapat banyak lagi penderaan fizikal dan mental yang dilakukan. Penderaan fizikal menjejaskan maruah pekerja dan boleh menyebabkan kesan psikologi yang serius, menyumbang kepada persekitaran kerja yang tidak harmoni. Pekerja yang dianiaya rata-ratanya warga asing. Oleh itu, mereka tidak berani untuk melaporkan isu tersebut secara langsung kepada pihak pengurusan tertinggi kerana khawatir akan dikenakan sebarang tindakan. Isu kedua melibatkan manipulasi tenaga kerja di IOI, di mana struktur gaji berdasarkan prestasi mengakibatkan ketidakadilan bagi pekerja. Berdasarkan Finwatch 2021, pekerja yang menguruskan baja menerima bayaran yang tidak konsisten, bermula dengan RM2.20 setiap guni, meningkat kepada RM2.50, tetapi kemudian dikurangkan semula kepada RM2.45. Manakala pekerja yang menggunakan racun perosak menerima gaji harian mereka maksimum RM48 yang berada di bawah gaji minimum walaupun bekerja 10 hingga 11 jam sehari. Kekurangan penyimpanan rekod yang tepat untuk jam bekerja menyukarkan pekerja untuk mendapatkan pampasan yang adil berdasarkan masa kerja sebenar mereka. Berikutnya, isu ketiga, pekerja asing di ladang Makassar IOI melaporkan membayar yuran pendaftaran yang tinggi kepada syarikat pengambilan, sekitar RM45,000 India, kira-kira €500, iaitu setara dengan 2 bulan gaji di Malaysia. Walaupun polisi IOI melarang pengecasan yuran pengambilan kepada pekerja, ramai yang tidak menyedari dasar ini semasa pengambilan dan merasa keliru tentang keperluan membayar yuran. Pekerja yang juga sering membayar yuran secara tunai tanpa mendapatkan resit, yang menimbulkan risiko kehilangan bukti pembayaran. Banyak pekerja menandatangani dokumen dalam bahasa Inggeris yang mereka tidak fahami, menyebabkan mereka terdedah kepada eksploitasi.
Saya, Feni Cynthia Claudius, nombor metrik 290364, akan membentangkan 3 teori yang boleh dikaitkan dengan isu yang berlaku di IOI Corporation. Teori pertama iaitu teori hak asasi manusia, didasarkan pada pemikiran John Locke. Teori ini menekankan hak semula jadi setiap individu untuk mendapatkan layanan yang adil, keselamatan, dan harga diri. Dalam konteks hak buruh, teori ini menyoroti perlunya melindungi pekerja daripada eksploitasi dan penderaan yang jelas tidak dipatuhi dan oleh IOI Corporation. Teori kedua iaitu teori pertukaran sosial, diperkenalkan oleh George Homans. Teori ini menyatakan tingkah laku sosial dipengaruhi oleh proses pertukaran yang bertujuan memaksimumkan faedah dan meminimumkan kos. Isu seperti gaji yang tidak adil, eksploitasi pekerja mencerminkan ketidakseimbangan dalam nilai pertukaran, menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan pekerja. Teori terakhir iaitu teori hierarki keperluan Maslow, diperkenalkan oleh Abraham Maslow. Teori ini menyatakan bahawa manusia mempunyai hierarki yang perlu dipenuhi untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Struktur piramid. Hierarki keperluan diwakili sebagai piramid, bermula dengan keperluan fisiologi asas seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Diikuti keperluan keselamatan, sosial, penghargaan, dan akhirnya aktualisasi diri. Cabaran di IOI. Ramai pekerja di IOI bergelut memenuhi keperluan fisiologi dan keselamatan asas disebabkan gaji yang tidak mencukupi, keadaan hidup yang buruk, dan kekurangan jaminan pekerjaan. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai tindakan IOI Corporation dalam mengatasi isu tersebut. Pada Julai 2021, IOI memperkenalkan garis panduan pengesahan kerja pekerja untuk membolehkan pekerja mengesahkan waktu kerja dan pengiraan gaji mereka, meningkatkan kepercayaan dan accountability. IOI bekerjasama dengan Universiti Monash untuk menjalankan kajian gaji yang adil dan layak, bertujuan membangunkan sistem penanda aras untuk gaji yang adil bagi pekerja ladang. IOI berkomitmen memastikan semua pekerja menerima sekurang-kurangnya gaji minimum berkanun, selaras dengan peraturan negara dan perjanjian kolektif dengan Kesatuan Kebangsaan Pekerja Ladang. Tindakan terhadap penderaan fizikal pula, IOI menolak sebarang bentuk penderaan fizikal. Ia menekankan komitmen untuk mencipta persekitaran kerja yang selamat dan dihormati bagi semua pekerja. IOI meminta kerjasama pekerja untuk melaporkan sebarang dakwaan penderaan kepada pihak berkuasa bagi memudahkan siasatan rasmi. IOI juga melibatkan badan-badan seperti kedutaan untuk meningkatkan ketulusan dalam isu pembayaran pendaftaran pekerja asing dan menyediakan dokumen yang lebih jelas. Terdapat beberapa cadangan bagi meningkatkan hubungan manusia dan pentadbiran di IOI Corporation. Antaranya, IOI perlu mewujudkan lembaga penasihat pekerja yang terdiri daripada wakil pelbagai kumpulan pekerja, termasuk pekerja asing, untuk memudahkan komunikasi dan perbincangan mengenai isu tempat kerja. Program bimbingan mentor. Melaksanakan program bimbingan antara pekerja berpengalaman dan pekerja asing untuk membantu mereka memahami amalan kerja, perbezaan budaya dan hak mereka sekaligus meningkatkan keyakinan dan rasa dihargai. Seterusnya, bengkel kecekapan budaya. Mengadakan bengkel kecekapan budaya secara berkala untuk semua pekerja bagi meningkatkan pemahaman dan menghargai kepelbagaian yang dapat mengurangkan salah faham dan konflik di tempat kerja.
Kemudian latihan mengenai bias tidak sedar. Mengintegrasikan latihan untuk mengenali dan menangani bias tidak sedar di kalangan kaki tangan, memperkasakan mereka untuk memahami kesan bias terhadap interaksi dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, program kesedaran dan sokongan. Membangunkan program kesejahteraan yang menyeluruh untuk menangani kesihatan fizikal, mental, dan emosi pekerja, termasuk perkhidmatan kaunseling dan aktiviti kesihatan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan produktiviti. Sebagai kesimpulan, IOI Corporation Berhad perlu mengakui dan menangani cabaran serius yang dihadapi oleh pekerja, terutamanya buruh migran, untuk memastikan hak asasi dan kesejahteraan mereka terjaga. Tindakan segera diperlukan untuk memperbaiki keadaan kerja, mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan sistem gaji yang adil demi memulihkan kepercayaan pekerja. Aplikasi teori perhubungan manusia mengintegrasikan prinsip teori perhubungan manusia dalam pengurusan akan membantu IOI mencipta persekitaran kerja yang lebih inklusif, beretika dan menghargai semua pekerja. Penglibatan pekerja dalam membuat keputusan dengan melibatkan pekerja dalam proses pembuat keputusan. IOI dapat meningkatkan komunikasi, penglibatan, dan menghasilkan perubahan positif yang berkekalan dalam organisasi.